Baik, saya mempersilakan seterusnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Habibah Judin, Siti Habibah binti Judin, untuk membentangkan dan menyahut kes di pihak kerajaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya hadirin hadirat, warga persidangan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya titipkan buat anda semuanya. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul tetap sama. Kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Sekalipun dalam keadaan yang sarat, saya masih gagah untuk berdebat, untuk menegakkan premis kami betapa pentingnya kestabilan politik dalam memastikan perkara-perkara berikutnya atas rasional. Kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum terus kepada sesi penghujahan, molek kiranya saya tunjukkan kepada anda semua apakah sebenarnya permasalahan yang telah berlaku seawal bangkit Ketua Pembangkang sebentar tadi. Pertamanya, apabila hari ini mereka mempersoalkan tentang pengaruh positif atau negatif, sepatutnya positif mesti lebih, kata mereka, untuk menentukan keadaan lebih penting. Sebenarnya, dalam keadaan ini tidak kiralah adakah keadaan itu positif ataupun negatif. Asalkan ia memberi pengaruh, sekiranya politik berada dalam keadaan positif, ekonomi juga berada dalam positif, ataupun sekiranya politik berada dalam keadaan yang negatif, ekonomi juga akan berada dalam keadaan yang negatif. Itu yang perlu difahami oleh perwakilan pembangkang. Seterusnya, permainan semantik mengenai mendasari itu asas bukan lebih penting. Masalahnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam penghujahan mereka, pernahkah kita mendengar apakah keadaan lebih penting di perwakilan pembangkang? Tidak pernah diceritakan. Mereka sekadar menunjukkan kepentingan ekonomi. Namun, adakah mereka menafikan kepentingan politik? Tidak ditunjukkan dalam sesi penghujahan Ketua Pembangkang sebentar tadi, dan kata beliau, apa status politik dan ekonomi negara pada masa kini? Sudah diceritakan oleh Perdana Menteri kesayangan saya sebentar tadi. Politik Malaysia sebelumnya berada dalam keadaan bergolak. Kemudian apa yang terjadi? Memberi kesan langsung kepada ekonomi. Kemudiannya kini Malaysia dalam keadaan fasa pemulihan. Kerana apa? Kerana kita telah pun berjaya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan politik. Pembangkang dan kerajaan duduk semeja dan akhirnya fokus diberikan kepada bidang ekonomi, menunjukkan betapa kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini kita tunjukkan bagaimana apabila politik berada dalam keadaan yang stabil, barulah pelabur-pelabur akan mempunyai keyakinan untuk datang ke negara kita untuk memberikan suntikan modal dan sebagainya. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini rasional mereka, ancaman ekonomi masih belum diredakan, ancaman politik sudah diredakan. Itu menunjukkan keadaan lebih penting. Saya kira pembawaan ini bukanlah pembawaan yang baik untuk dibawakan oleh pihak pembangkang, kerana frasa ini langsung tidak pernah menafikan kepentingan politik lebih penting daripada ekonomi, dan mereka sendiri mengakui apabila ancaman politik berjaya diredakan terlebih dahulu, barulah fokus beralih kepada kestabilan ekonomi. Itu kesilapan pemahaman di perwakilan pembangkang. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya tinggalkan mereka dengan segala permasalahan dan kekusutan. Saya bawa minda anda semua untuk menelusuri bagaimanakah kami membuktikan kepada anda kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Sebelum itu silakan. Yang berhormat, maknanya secara tersirat Yang Berhormat dah bersetuju masalah MOU politik ini telah diselesaikan melalui MOU politik. Betul? Jadi yang belum diselesaikan adalah masalah ekonomi. Betul atau tidak? Tuan Yang di-Pertua Dewan, secara tersurat ataupun tersirat, saya tidak pernah menafikan bahawa ekonomi itu penting. Tetapi hari ini kita menilai bahawa kestabilan politik lebih penting. Mereka mengakui bahawa terdapat MOU antara pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Kenapa MOU ini diwujudkan? Untuk memperbaiki keadaan politik. Kerana kita mahu fokus kepada ekonomi pula. Sekiranya MOU ini tidak diwujudkan, adakah nasib rakyat akan terbelah? Adakah ekonomi
ekonomi kita akan lebih sejahtera. Perkara ini tidak dapat untuk dilakukan tanpa kestabilan politik. Maka saya tunjukkan kepada anda semua, kestabilan politik dapat membangunkan polisi ekonomi domestik. Polisi ekonomi domestik penting untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Polisi ekonomi yang baik hanya dapat direalisasikan melalui kestabilan politik, iklim politik dan kepimpinan perlu kukuh kerana kita perlu fokus. Pemimpin perlu duduk semeja mengenepikan kepentingan parti demi kemaslahatan rakyat. Misalnya, era dan pasca pandemik COVID-19, pemimpin perlu fokus dan bekerjasama tanpa diganggu oleh perbalahan politik. Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM, berkata, tanpa kestabilan politik, kos yang terpaksa ditanggung adalah lebih besar daripada kos pilihan raya umum. Misalnya, polisi ekonomi akan menjadi lebih terbantut, kehilangan peluang ekonomi berbilion ringgit dan kesan pengganda yang terlepas daripada segi penciptaan peluang kerja dan pembinaan infrastruktur baru. Itu akan berlaku sekiranya pemimpin politik bertelagah. Apabila politik stabil, MOU dimeterai antara kerajaan dan Pakatan Harapan, impaknya kepada Malaysia, kesepakatan dan fokus berjaya dialihkan, perseteruan berjaya diketepikan. Suntikan fiskal ke dalam ekonomi domestik berjaya ditingkatkan. Dana untuk pinjaman perniagaan ditambah. Bantuan keluarga Malaysia diberikan di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kesayangan Malaysia. Seterusnya kita lihat bagaimanakah krisis di Sri Lanka. Kronologi pemberontakan, keganasan dan kejatuhan ekonomi yang dahsyat bermula akibat ketidakstabilan politik. Apabila parti yang memerintah Sri Lanka, Podujama Peramuna, hilang majoriti selepas 42 ahli parlimen menarik sokongan. Hasilnya, apa yang berlaku? Gandingan abang dan adik dalam penguasaan politik di Sri Lanka memburukkan lagi keadaan. Apabila ekonomi semakin jatuh, rakyat menjadi lapar dan marah kerana pemimpin-pemimpin tidak fokus kepada keadaan ekonomi akibat memberi tumpuan kepada keadaan politik pada ketika itu. Polisi ekonomi gagal diurus dengan baik, hutang meningkat apabila COVID melanda. Sri Lanka terus tenggelam dan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Seterusnya kita lihat bagaimanakah apabila kestabilan politik dapat meningkatkan kerjasama ekonomi. Politik yang stabil memberi kesan langsung kepada ekonomi. Misalnya, Singapura yang stabil dari segi ekonomi, apakah kesannya? Ekonomi politik Singapura lebih baik apabila mereka berjaya untuk menjaga kepentingan politik terlebih dahulu. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya kira masa sangat mencemburi saya untuk bercakap lebih lama. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin boleh sedikit motivasi kepada semua ahli pencemaran awam atau pendebat-pendebat wanita di luar sana. Sampai dah tahap nak beranak dah pun, sanggup lagi untuk buat persembahan cintanya beliau terhadap pencemaran awam ni. Sama-sama kita doakan, semoga semua dipermudahkan.